selamat sejahtera. Yang dihormati Puan Hasnia binti Abdul Hadi, pensyarah kursus bagi KOKU Kurikulum Amalan 5S. Okey, pada hari ini kumpulan kami ingin menerangkan mini projek Amalan 5S. Nama kumpulan ahli kami adalah yang pertama saya Muhammad Aiman bin Zaini Syam, saya Muhammad Nur Hidayat bin Mu'amin, seterusnya Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof, dan akhir sekali Muhammad Nur Ramdan bin M. Munasaha. Terdapat beberapa isi kandungan. Yang pertama adalah pengenalan, kedua maksud 5S, ketiga pelaksanaan amalan 5S di bilik mesyuarat, keempat faedah pelaksanaan, kelima kesan pelaksanaan, dan akhir sekali yang keenam kesimpulan. Pengenalan. Amalan 5S merupakan satu kaedah pengurusan yang dipelopori oleh pihak industri di Jepun bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selesa, kemas dan selamat. Amalan 5S bermatlamat mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal. Pelaksanaan amalan 5S yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja. Selain memberi keutamaan kepada aspek kebersihan, kekemasan dan keselamatan di tempat kerja, amalan 5S berupaya memperkukuhkan lagi sistem pengurusan kualiti jabatan atau agensi berasaskan standard MS ISO 9000, khususnya dalam memenuhi keperluan klausa pengurusan sumber berkaitan persekitaran kerja. Pelaksanaan amalan 5S yang cekap, berkesan dan konsisten akan memberi nilai tambah kepada imej korporat jabatan agensi secara keseluruhan. Maksud 5S. 5S yang pertama adalah sisir ataupun seiri. Yang bermaksud adalah menyisir atau melupus, iaitu membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. Susun ataupun seton, menyusun dan menyimpan barang yang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Ketiga, sapu, sesop, mencuci atau membersih tempat kerja dengan rapi supaya tidak ada habuk, kotoran di atas lantai, mesin dan peralatan dan persekitaran tempat kerja. Seterusnya, seragam, iaitu seketu. Mematuhi piawai persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikan kebersihan dan teratur sepanjang masa. Sentiasa amalkan. Setsuki, melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkan sistem amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi. Amalan 5S di bilik mesyuarat. Langkah-langkah menentukan. Pertama, sisir. Memfokuskan kepada penyisiran barangan yang tidak digunakan atau tidak diperlukan lagi di tempat kerja dalam kurungan bilik mesyuarat. Perkara yang boleh diambil, apa yang diperlukan, kuantiti yang diperlukan, bilik yang diperlukan, apa yang perlu dibuat dengan barang kecil. Perkara yang boleh dibuat adalah proses serat tag yang selalu digunakan. Seterusnya, susun. Memastikan barangan perlu disusun dengan kemas dan teratur agar mudah diambil dan disimpan kembali di tempatnya. Perkara yang boleh dibuat adalah membuat tanda yang jelas. Simpan barangan yang berlainan di tempat berasingan. Simpan barangan yang mempunyai fungsi dan reka bentuk yang sama.
Dan yang terakhir, gunakan troli yang direka khas untuk menyusun peralatan serta kelengkapan. Mengemas dan membersihkan perlu dilakukan setiap hari untuk memastikan bilik masjid berada dalam keadaan suasana yang diinginkan. Seperti yang kita lihat di slide, mengagikan kerja-kerja pembersihan. Kenal pasti apa yang perlu dibersihkan. Contohnya kita cari dulu kawasan-kawasan yang perlu kita bersihkan dan kita agihkan kepada setiap orang agar dapat memudahkan, agar dapat mempercepatkan lagi kerja-kerja pembersihan itu. Kenal pasti kaedah yang digunakan. Contohnya, kalau di bahagian atas tempat yang tinggi, kita boleh menggunakan tangga agar dapat mencapai ketinggian tempat yang kita nak bersihkan tu. Seterusnya, melaksanakan pembersihan. Menyediakan alatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Okey. Seperti yang kita terangkan ni, sapu, kita menggunakan contohnya penyapu, lagi penyodok sapuan dan lain-lain, bagi dapat melaksanakan kerja-kerja pembersihan itu dengan lebih senang dan cepat. Dan seterusnya, seragam. Tumpuan terhadap keseragaman kerja yang terbaik merangkumi prosedur dan senarai semak harian yang dipamerkan. Dalam amalan seragam ni, apa yang kita perlukan adalah, yang pertama, prosedur pembersihan, yang kedua, peraturan inventory, yang ketiga, jadual penyelenggaraan. Wujudkan amalan 5S yang terdahulu supaya dapat diamalkan dan dikekalkan berterusan. Yang pertama, membina kesedaran. Yang kedua, gunakan teknik ataupun pendekatan untuk mengekalkan aktiviti. Yang ketiga, memberi ganjaran. Seterusnya, faedah pelaksanaan. Faedah yang pertama ialah meningkatkan kecemerlangan budaya kerja di Masjid Penerangan 5S melalui disiplin diri yang tinggi. Kedua, meningkatkan imej bilik mesyuarat dalam aspek pendidikan, kemasyarakatan dan kebajikan. Yang ketiga, meningkatkan tahap kerja berpasukan dan budaya penambahkan secara berterusan. Beralih kepada kesan pelaksanaan 5S di bilik mesyuarat. Pertama, persekitaran dalam bilik mesyuarat lebih selesa dan teratur. Kedua, mengurangkan masa pencarian. Yang ketiga, pencapaian visual menjana idea yang lebih kreatif. Dan terakhir, memaksimumkan pengguna ruang di bilik mesyuarat. Kesimpulan di sini ialah amalan 5S amat penting dan perlu diteruskan di kawasan bilik mesyuarat kerana ia mendatangkan banyak kebaikan dan faedah. Ia bukan sahaja memberi kegembiraan kepada orang yang menggunakan bilik mesyuarat, malah memperlihatkan kualiti sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih.